Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Dalam pengajian yang paling akhir kita dah baca adab yang ke-48. Jadi dalam adab yang ke-48 ni, penulis kitab iaitu Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, dia ada menyebut satu ucapan daripada salah seorang imam tasawuf yang amat agung, iaitu Syekh Junaid ibn Muhammad al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi kerana terkenalnya Syekh Junaid ni, namanya memang Al-Junaid. Memang ada alif lam. Junaid tu maknanya, dia asal pada kataan Jundun. Jundun maknanya seorang tentera. Maksudnya kita tadi, apabila kita menamakan anak kita dengan Al-Junaid, maknanya kita niatkan dia ni ialah salah seorang daripada tentera agama Allah Subhanahu Wa Taala melawan musuh yang zahir seperti kafir harbi, dan melawan juga musuh yang batin iaitu syaitan. Cuma kalau kita namakan Jundun tadi tu, dia membawa kepada pujian. Jadi untuk mengelakkan pujian tadi, kita tasghirkan. Mana kita tukar lafaz tu kepada satu lafaz lain yang menunjukkan kepada sesuatu yang kecil. Jadi kita kata Junaidun, maknanya seorang tentera yang kecil. Maknanya tentera biasa lah, bukan tentera yang hebat. Tujuannya untuk tidak menjadikannya sebagai pujian. Jadi itu namanya lah, iaitu Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi dalam adab yang ke-48 tu, Syekh Junaid ada memberitahu kepada kita satu ucapan lah. Jadi itu kita dah baca. Jadi bersempena dengan sebutan Syekh Junaid dalam adab yang ke-48 tu, jadi hari ini insyaAllah kita akan baca kitab yang ditulis juga oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani yang bernama Tawaqat Al-Kubra. Cuma ni saya baca lah sebab mungkin sahabat-sahabat semua tak ada naskah ni. Kalau siapa yang ada boleh tengok lah. Jadi saya akan baca dalam apa yang dihimpunkan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu tentang ucapan-ucapan, kata-kata nasihat yang diambil, dihimpunkan daripada Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Moga-moga kita dapat berkenalan dengan penghulu kepada ilmu tasawuf. Mana kalau kita dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada dua orang imam yang menyusun ilmu tersebut. Jadi disandarkan ilmu tersebut kepada dia. Pertama ialah Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka pengikut-pengikutnya dipanggil Asy'ariyah. Dan yang kedua ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Dan pengikutnya dipanggil Al-Maturidiyah. Jadi dalam fiqh pun kita ada 4 orang imam mazhab lah yang menyusun ilmu fiqh. Jadi dalam ilmu tasawuf ni, antara orang yang diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis dan bercakap tentang perjalanan sirat mustaqim. Dia sebagai contoh ni, kalau kita biasa baca buku Minhaj Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, itu ialah perjalanan kerohanian yang lengkap. Maksudnya Imam Ghazali bahagikan perjalanan kerohanian daripada kita tadi, maksudnya kita ada surah Fatihah. Daripada akhir Fatihah tu namanya Dhalin tu, untuk sampai kepada awal surah Fatihah Alhamdulillah tu. Dhalin tu bukanlah orang jahat, Dhalin tu kita lah. Dhalin tu maknanya orang yang tak ada panduan. Masa apabila kita lahir ke dunia ni, yang kita balik saja, maka kita tak ada panduan. Dhal maksudnya tak ada panduan, tersesat, tak ada orang yang bawa bimbing tangan kita. Jadi kita berusaha jalan sedikit-sedikit dalam surah Fatihah tu supaya sampai kepada Alhamdulillah. Jadi daripada Dhalin nak sampai kepada Alhamdulillah tu, maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab The Minhaj Abidin
dia bahagikan 7 aqabah. Aqabah tu maknanya 7 rintangan yang perlu kita lalui satu tingkat demi satu tingkat supaya kita sampai kepada aqabatul hamdi wasyukri, tingkatan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali yang menulis kitab Minhaj Abidin tu, itu dia tulis tu lewat masa tahun 500 Hijrah. Jadi antara imam yang awal menulis dan menyusun perjalanan kerohanian ialah imam yang sedang kita nak baca, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia terkenal dengan panggilannya ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Masa dia meninggal dunia dalam tahun 297 Hijrah. Macam mana Syekh Junaid ni dia boleh maksudnya bercakap secara terperinci dan panjang lebar tentang tingkatan-tingkatan kerohanian tadi tu. Masa satu ketika pak ciknya yang bernama As-Sari, salah seorang wali Allah yang agung juga lah, pak cik yang bernama As-Sari As-Saqati tu, dia kata kepada Syekh Junaid, takallam. Takallam tu maknanya bercakap lah tentang ilmu tasawuf ni. Jadi Syekh Junaid pun dia macam ragu-ragu sebab dia kata macam mana aku nak bercakap. Maksudnya ilmu tasawuf tu dibincangkan tetapi secara khusus, secara rahsia antara guru dengan murid, tak ditulis dan tak dicakapkan secara panjang lebar ataupun secara umum. Jadi apabila datang arahan daripada pak cik yang bernama Sari tadi, jadi Imam Syekh Junaid tadi dia kata, arahan ni macam pelik. Dia kata sebab sahabat tak buat, tabi'in pun tak buat, dan dia pun tak maklum lah ada orang zaman sebelum dia yang buat seperti mana arahan tadi. Jadi sampailah malam tersebut dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pun kata ayat yang sama, takallam, kamu cakaplah. Dan apabila Rasulullah arahkan dia untuk bercakap, maksudnya menyampaikan ilmu tasawuf tadi, menceritakan secara terperinci perjalanan kerohanian tadi, ilmu hakikat dan seumpamanya, maka besok bila dia jumpa pak cik digelak. Pak cik dia kata, aku dah bagi arahan, kamu tak nak dengar, dia kata. Nak menyusahkan juga Nabi Muhammad SAW, dia kata. Jadi terpaksalah Nabi juga yang cakap kepada kamu, bagi arahan supaya kamu tadi bercakap. Jadi disebabkan arahan tadi untuk menyebar luaskan ilmu tasawuf sampai kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, maka ilmu tasawuf disandarkan kepada Syekh Junaid. Maksud kita kata ilmu tasawuf tadi disusun di peringkat awalnya oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam bentuk penulisan. Maksud dengan saya ini ada beberapa kitab lah, contohnya Rasail Junaid. Maksud risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Junaid radhiyallahu anhum. Jadi antara kitab yang paling awal dia tulis ialah Al-Qasdu ilallah, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ceritalah tingkatan pertama, tingkatan apa semua, pembahasan nafsu seumpama. Jadi dia antara orang yang paling awal menyusun di dalam ilmu tasawuf. Jadi rujukan kita apabila kita sebut saja tasawuf, maka rujukan kita ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Dan setengah ulama menambah Imam Ghazali juga. Maksudnya walaupun Imam Ghazali tadi datang lewat, jadi ulama kata rujukan kita di dalam ilmu tasawuf ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi dan semua khalifah-khalifahnya dalam semua tarekat di dunia lah. Dan termasuk juga dengan Imam Ghazali melalui penulisan-penulisannya seperti Minhaj Abidin dan Ihya Ulumuddin. Itu ialah kitab-kitab yang agung lah, yang menjadi rujukan di dalam ilmu tasawuf. Cuma secara umumnya kitab tasawuf ni kita bagi kepada dua. Satu dia bagi kitab tasawuf sulukiyun. Mana kitab yang membincangkan perjalanan suluk tu. Tingkatan pertama apa ujiannya, tingkatan kedua apa gangguannya, tingkatan ketiga. Itu dia panggil kitab-kitab yang menulis tentang suluk. Suluk tu maknanya perjalanan murid-murid di dalam kerohaniannya. Apa gangguan, apa yang dia nampak, apa yang dia faham, apa yang dia lihat. Itu banyak ditulis oleh Imam Ghazali dan ditulis juga oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Lepas tu setelah tu kita ada kitab tasawuf yang kedua. Dia panggil tasawuf falsafiyun. Tasawuf yang berbentuk ilmu falsafah. Ini diistilahkan sebagai ilmu martabat 7. Ringkasan adalah maksudnya yang terkenal, yang masyhur ni adalah dipanggil ilmu martabat 7. Walaupun dia tak bincang, walaupun martabat tu bukannya 7. Martabat tu boleh kita buat 1. Martabat tu boleh kita buat 2. Martabat tu boleh kita buat 3. Boleh dibuat 40, boleh dibuat berapa ribu sekalipun. Tapi yang masyhur daripada sudut ilmu falsafah tadi tu, tasawuf falsafiyun. Dia dikenali sebagai ilmu martabat 7. Jadi ilmu martabat 7 inilah yang
banyak dipelajari di tanah Melayu ni. Maksudnya orang zaman dahulu yang sebelum dia meninggal dunia, dia mestilah mempelajari ilmu martabat 7 tersebut supaya dia meninggal dunia dalam keadaan mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya kita tadi boleh mengeluarkan diri kita daripada syirik dengan berusaha agar dibukakan hijab. Maksud dibukakan hijab, diberikan kasyaf dan seumpamanya. Tapi sekiranya kita tak sempat nak dibukakan hijab ataupun tak sempat nak diberikan kasyaf kerana amalan kita yang kurang sempurna, kerana gangguan dan seumpamanya, maka salah satu caranya belajarlah. Maka kitab yang nak dipelajari untuk membuang syirik tadi, nama kitab ni ialah kitab Martabat 7 tu lah. Jadi kalau kita belajar kitab Martabat 7 tu dan kita percaya dan kita pegangnya sebagai satu akidah dan kita i'tiqadkan buku tersebut, maka kita mati dalam keadaan mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Jadi kita ada ilmu tadi tu daripada, maksud kita ada tauhid tadi daripada sudut ilmu. Itu ialah minimum tauhid yang melepaskan diri kita daripada syirik. Jadi selepas tu sekiranya dikurniakan lagi dengan hijab, pembukaan hijab, kasyaf dan seumpamanya, itu ialah tingkatan tauhid yang lebih tinggi lagi, yang menambahkan keyakinan kepada diri kita. Tapi sekiranya tak dapat tu pun, maka sekurang-kurangnya kita pernah belajar ilmu hakikat yang ditulis dalam Martabat 7 tadi tu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikatakan dalam surah Wal Asri tadi, wa tawassau bil haq. Hendaklah kamu tadi berpesan-pesan dengan al-haq. Al-haq tu maksudnya ilmu hakikat tersebut. Itu ilmu yang mesti ada pada semua orang untuk mengeluarkan dirinya daripada kerugian. Jadi itu ialah imam lah, salah seorang daripada. Jadi imam yang kita nak baca ni, Syekh Junaid ni, dia ialah rujukan kepada ilmu tasawuf kerana dia antara orang yang awal yang menulis. Yang bercakap dalam ilmu tasawuf tu ramai, macam sebelum ni pun kita dah baca Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi pun, dia pun diarahkan, dia pun bercakap tentang ilmu tasawuf, tapi dari bentuk penulisan. Sebab penulisan tu yang kekal, penulisan tu yang dapat dipindahkan kepada generasi. Jadi sememangnya Syekh Junaid dia ada kitab dia macam saya tunjuk tadi tu. Ada pun imam-imam sebelum ni yang bercakap, dia hanya bercakap dalam kuliah-kuliah tapi tak ditulis sebagai satu buku, sebagai satu rujukan untuk generasi yang akan datang. Jadi antara imam yang menulis paling awal dengan arahan daripada Rasulullah SAW ialah Imam Al-Junaid ibn Muhammad Az-Zajjaji radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi saya bacalah dia punya riwayat hidup dan kata-kata nasihat yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitabnya Tabaqat Sufiyah. Moga-moga kita dapat ambil lah apa saja. Maksudnya apa yang kita baca, contohnya ada sekarang mungkin kita akan baca 20 daripada ungkapan Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca dalam hikam kata al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Maknanya ibarat ahli-ahli sufi ni dia ialah qutun, makanan asasi seperti beras, seperti gandum. Dia ialah makanan li'ailatil mustami'in, kepada keluarga yang mendengar tadi. Maksud kita dalam tarekat ni kita seolah satu keluarga duduk di bawah seorang bapa, iaitu tuan guru kita lah, Syed Syarif Sabahuddin. Dia ialah bapa kepada kita, bapa rohani kita semua. Jadi kita dipanggil ailah, satu keluarga. Dan kita sekarang ni ialah mustami'in, orang yang mendengar. Jadi apakah makanan rohani kita yang paling kuat tadi? Ialah al-ibaratu, ibarat tu maksudnya ayat-ayat lah daripada ungkapan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia bagi tahu wala yasraka illa ma anta lahu akil. Kamu hanya boleh makan benda yang kamu mampu saja. Mana kalau kerohanian kita macam bayi, kalau bayi tadi umurnya setahun, dia boleh makan makanan yang sesuai untuk umur setahun lah. Kalau kita bagi dia makan keras-keras, dia tak boleh nak kunyah. Kalau yang umur 5 tahun, dia boleh makan makanan yang untuk 5 tahun. Kalau 10 tahun, dia boleh makan untuk 10 tahun. Kalau dah dewasa, boleh makan makanan orang dewasa. Jadi sama juga, ibarat-ibarat ni, bila kita dengar, daripada semua 20 tu contohnya, mungkin tak semua kita akan melekat dalam diri kita. Jadi daripada 20 tu kalau melekat satu, maknanya itulah makanan yang kita makan. Sebab ilmu tu, dia ilmu. Ucapan ahli-ahli sufi ni, dia ialah qutun, makanan asasi kepada kerohanian al-mustami'in, orang yang mendengar. Jadi bila kita dengar, maksud kita dengar tadi, cuba fokuskan, cuba ambil perhatian. Lepas tu nanti kita tengok mana satu yang melekat
dalam diri kita. Kalau ada yang melekat, maka itulah makanan untuk kita. Dari sebab itulah kena bersedia. Maksudnya kita kena mendewasakan rohani, bagi dia berzikir, bagi dia makanan, supaya kita boleh dapat makan tu lebih. Daripada 20 tu kita dapat makan 3 ungkapan, 5 ungkapan. Jadi kalau ungkapan ahli-ahli sufi ni kita tak boleh nak makan. Maksudnya kita tak sampai pun tahap nak makan ungkapan ahli-ahli sufi ni, maka hadis jauh lagi tak dapat. Ayat Quran lagi jauh tak dapat. Boleh. Jadi sebab itulah sekarang ni ulama sekarang ni dia banyak maksudnya dalam tasawuf lah, dia banyak perdengarkan kepada kita ucapan ahli sufi. Sebab ucapan tu paling rendah tingkatannya, yang paling senang, maksudnya paling lembut untuk kita makan. Tapi kalau kita baca hadis, kita kata hadisnya, dengar hadis tiap-tiap hari dah, kuliah hadis macam-macam, tapi tak ada rasa bertobat pun. Tak ada rasa, hadis ni hebatnya, sebab bukan makanan kita. Dengar Quran lagi pening, kan? Sebab tiap-tiap hari dah baca Quran. Semayang baca Quran, baca surah lagi, baca macam-macam, kan? Pergi masjid, imam lagi baca Quran. Tapi kita rasa, keadaan saya sama je. Dengar Quran tiap-tiap hari dah. Radio pun baca Quran, telefon pun baca Quran. Itu sebabnya, sebab benda tu bukan makanan kita. Sebab kerohanian kita masih kecil. Kalau kita bagi macam kalau satu ayat Quran dari tu dibukakan maknanya kepada kerohanian kita yang masih kecil ni, maka kita pun serta-merta pengsan dan mati ya. Sebab tak mampu nak tanggung makna ayat Al-Quran tadi. Jadi sebelum nak menanggung, memahami makna ayat Al-Quran yang amat berat, makna-makna hadis yang amat rumit dari tu, maka kita dibiasakan mendengar ucapan ahli-ahli sufi. Moga-moga kerohanian kita tadi kuat. Sebab ucapan ahli sufi ni ialah makanan rohani. Bila makanan rohani kita kuat, baru dapat manfaat daripada hadis. Bila dapat manfaat daripada hadis, baru dapat daripada Al-Quranul Karim. Dari sambung, dia kata bapanya bekerja menjual kaca, botol kaca. Bapa Syekh Junaid ni lah, yang bernama Muhammad dari tu. Maka oleh sebab tu, mereka mendapat satu nisbah sifatnya Al-Qawaririyu. Al-Qawariri ni maksudnya orang yang menjual botol kaca. Asuhu daripada Nahawan, maksudnya asal-usul daripada Nahawan ni salah satu bandar yang sekarang ni berada di Iran. Tempat kelahirannya dan dia tadi membesarnya di Iraq. Jadi maksudnya lahir di tempat lain. Kemudian bapa dia hijrah, membesarnya di Iraq lah, di Baghdad. Dan dia Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi ni salah seorang daripada ulama fiqh yang agung. Memberi fatwa berdasarkan mazhab Imam Abi Thawr. Imam Abi Thawr ni ialah anak murid kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dia ialah orang yang meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i juga, salah seorang daripada murid yang meriwayatkan mazhab qadim Imam Syafi'i. Dan dia tadi Imam Syekh Junaid ni berguru dengan pakciknya sendiri, iaitu Sari Saqati dan Imam Haris Al-Muhasibi dan Syekh Muhammad Ali bin Qassab. Jadi yang kalau dalam kitab yang lain maksudnya Syekh Junaid bagi tahu, orang ramai menyangka guruku ialah pakcikku, iaitu Syekh Imam Sari Saqati, tapi dia kata bukan. Guru aku yang sebenarnya ialah Muhammad ibn Ali Al-Qassab radhiyallahu anhu. Iaitu ialah guru tarekat, ialah guru kerohaniannya. Dan Imam Junaid ni salah seorang daripada pembesar-pembesar ahli sufi dan penghulu-penghulu mereka. Dan ucapan ataupun nasihat-nasihat penulisan daripada Syekh Junaid ini diterima di sisi semua ahli-ahli tarekat. Maksudnya kalau ada kita yang masuk tarekat kan, tapi kita kata Syekh Junaid, tak boleh pakai, tak boleh terima. Itu maksudnya ada masalah dalam tarekat tu lah. Meninggal dunia pada hari Sabtu di sebelah tahun 297 Hijrah, dan kuburnya berada di Baghdad dan diziarahi oleh semua manusia. Itu ringkasan daripada riwayat hidup Syekh Junaid. Jadi baru kita masuk kepada ucapan-ucapan Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, setengah daripada ungkapan Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Inna Allah yukhlisu ila al-qulub min birrihi ala hasabi ma takhlusu ilaihi al-qulub min zikrihi. Fanzur madza khalata qalbaka. Maknanya Imam Syekh Junaid bagi tahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghantar kepada hati manusia min birrihi, daripada kebaikan-kebaikan. Bir ni kalau dalam istilah tasawuf dia istilahkan sebagai al-karamat, keramat. Sebab keramat-keramat yang zahir di sisi wali Allah Subhanahu wa taala, dia di bawah nama Allah Al-Barru. Maksudnya Allah yang maha baik. Jadi Allah menghantar keramat ke dalam hati manusia. Keramat tu di peringkat awal ni ialah kurniaan pembersihan,
Maksud nur datang, lepas tu ilham, lepas tu macam-macam lah, kasyaf dan seumpamanya, pendengaran hati, penglihatan hati, semua tu dia panggil keramat ataupun dia panggil bir. Jadi kurnian tu Syekh Junaid kata Allah hantar kepada hati manusia ala hasabi ma takhlusu ilaihi qulub, berdasarkan kepada keikhlasan hati min zikrihi, dalam berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam hati kita tu ada berapa peratus ingatan kepada Allah, ada berapa peratus ingatan pula kepada selain Allah, kepada dunia ke? Dunia tu ialah lawan kepada Allah Ta'ala. Cuma dunia tu apa dia? Dunia tu termasuklah kita punya hati, teringat harta benda, teringat anak bini, teringat kawan-kawan, teringat kita punya kerja, teringat kita punya hobi, kita teringat benda-benda yang teringat tu, yang duduk dalam hati kita bersama-sama dengan Allah tu, itulah yang mengganggu tadi. Jadi akhir sekali, bila kita dah faham tu, maka Syekh Junaid kata, fanzur madza khalata qalbak. Maka kamu kajilah apa yang bercampur di dalam hati kamu tadi, apa yang teringat di dalam hati tadi. Maksudnya bila kita duduk diam, apa yang teringat ni? Maksudnya bila kita nak bercakap, nanti apa yang keluar daripada mulut kita tu. Maksudnya kalau kita sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan Allah lah yang keluar, seperti baca bismillah. Nak makan baca bismillah, nak keluar rumah baca bismillah, nak masuk rumah baca bismillah. Sebab bila kita ingat kepada sesuatu, kita akan banyak menyebutnya lah. Jadi berdasarkan kepada ingatan tadilah Allah mengurniakan kurniaan kepada hati. Jadi sekiranya kurniaan lambat sampai, mana ilham tak dapat lagi, nur belum dapat, pendengaran hati, pendengaran batin, penglihatan batin semua belum dapat, maka itu ada banyak lagi gangguan benda kotor di dalam hati manusia. Syekh Junaid berkata juga, tasawuf ialah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia masukkan ialah safaun, maksudnya hubungan yang bersih, maksudnya hubungan yang semata-mata kerana Allah. Itu dia panggil anta maksudi wa ridaka matlubi tadi. Macam ramai juga orang semayang, tapi kena takut takut orang tuduh tak semayang. Ramai juga orang pergi masjid, takut orang kata awak tak pergi masjid. Kan ramai juga orang apa lagi, berpuasa kan? Tapi niatnya nak kesihatan, bukan dapat keredaan Allah. Macam-macam ibadat, macam-macam gangguan lah. Jadi Syekh Junaid kata yang dimaksudkan dengan tasawuf tadi itu ialah muamalat dengan Allah. Kita berhubung dengan Allah, menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Tapi syarat ni ialah safa tadi tu. Dia mesti ada bersih, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak jadi semata-mata itulah yang susah ni. Kita boleh mengajar. Contohnya saya mengajar ustaz, saya dah 5 tahun dah saya mengajar. Tapi mengajar ni kerana sebab ada bayaran. Oh, saya selalu ni ustaz, saya buat kerja agama ni. Saya duduk dalam parti agama Islam ke, saya buat kerja bantuan agama Islam ke, bantuan kepada orang susah ke, tapi sebabnya ada sebab-sebab yang memesongkan ini. Jadi itu yang dikata tadi, selagi belum bersih, maka dia kata orang tu belum bertasawuf. Tetapi selagi ada campuran-campuran tujuan yang lain, maka dia kata tasawuf tadi belum sempurna. Wa asluhu, dan asal usul tasawuf tadi ialah as-sarfu 'anid dunya, meninggalkan dunia. Sebagaimana Harithah berkata, sarafat nafsi 'anid dunya, diriku dah benci dah terhadap dunia tersebut. Maka aku bangun pada malam aku, dan aku pada siang hari aku melaparkan diri aku menghauskan diri aku. Maksudnya itu dia kata tanda lah. Tanda dunia tadi mula tak disukai ialah bangun malam dan berpuasa, maksud kurangkan makan. Dan Syekh Junaid radhiyallahu anhu juga berkata, al-ghaflatu 'anillahi ta'ala asyaddu min dukhulin nar. Maksudnya lalai, tidak mempedulikan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dahsyat siksaan tersebut daripada masuk ke dalam api neraka. Jadi ini kita pun pening lah, sebab kita kata ramai dia orang tak berzikir, tapi elok, aman damai je. Jadi apa kemaksud Syekh tadi ni? Maksud kelalaian terhadap Allah lebih dahsyat siksaan tersebut daripada masuk ke dalam api neraka. Maksudnya, kalau kita kurung orang dalam bilik, kurung orang di dalam bilik yang gelap, dalam kotak yang kecil, kurung, tutup dia lama-lama dalam tu, nanti orang tu dia boleh terus jadi gila. Maksudnya jadi gila, hilang akal ataupun seumpamanya lah. Sebab hubungan tadi terputus. Hubungan dengan manusia terputus,
hubungan dengan televisyen terputus, hubungan dengan telefon, hubungan dengan internet. Jadi itu dipanggil seksaan apabila hubungan terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni ramai manusia dia tak menyedari seksaan tersebut kerana dia tadi terpesong dengan dunia yang dia kejar. Dia terpesong dengan kecintaan kepada benda lain. Jadi dia terlupa sebenarnya roh dia tadi sedang terseksa kerana terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih dahsyat daripada seksaan seseorang yang masuk ke dalam api neraka. Masa sekarang ni orang yang lalai daripada Allah, orang yang tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sanggup membunuh diri. Masa sekarang ni statistik bunuh diri ni terlampau banyak kan, satu hari 2 orang, satu hari 3 orang. Di Malaysia ni bukan negara lain, kita bincang di negara kita ni, tiap-tiap hari ada saja orang bunuh diri. Jadi sekarang ni orang yang bunuh diri itu bukannya setengah daripada mereka tu bukannya orang yang susah, bukan orang yang hidup normal je, tapi sebab di dalam ni tadi ada kekacauan kerana lalai daripada Allah. Maka dia kata hidup tak ada tujuan, hidup tak ada guna, aku terseksa, aku susah, maka dia pun terjun bangunan. Dari Syekh Junaid juga berkata, iza ra'aital faqira fala tabda'uhu bil ilmi wabda'hu bir rifqi fa innal ilma yuhishuhu. Maksud dia kata kalau kamu mula melihat murid-murid tarekat, jangan kamu memulakan dengan ilmu. Maksud kita jangan kita panggil dia suruh baca kitab, dengan kita suruh dia mengajar nahu, mengajar saraf. Dia kata wabda'hu bir rifqi. Maksud kamu lebih baik kamu membuat hubungan baik dengan dia. Maksudnya kita ajak dia berjalan kan, maksudnya kita ajak dia majlis, ajak dia makan. Jangan terus bagi ilmu. Fa innal ilma yuhishuhu. Kerana sesungguhnya ilmu tidak akan menyebabkan hatinya lari. Warifku, dan berlemah lembut, yunisuhu, akan memesrakannya. Maksud itu ialah panduan kepada kita. Maksudnya kita sekarang ini dah duduk dalam tarekat. Jadi mungkin kita ada orang yang kita ajak masuk dalam tarekat. Jadi jangan kita bincang ilmu banyak-banyak dengan dia. Lebih baik kita buat baik, maksudnya ajak makan, ajak pergi jalan kan, benda-benda yang berlemah lembut tadi tu, kerana itulah akan lebih menarik seseorang tadi duduk di dalam perjalanan sirat mustaqim. Syekh Junaid juga berkata, aktsarun nasi ilman bil afati aktsaruhum afat. Manusia yang paling tahu dengan segala kerosakan binasa-binasa ni ialah manusia yang paling banyak sekali penyakit. Jadi ni satu fadilat lah. Maksudnya kita kadang-kadang kita rasa berlaku dosa pada diri kita, berlaku kesilapan pada diri kita, berlaku kejahatan pada diri kita. Jadi kita pun tanya apa hikmatnya, kenapa Allah takdir kan aku ni buat macam ni, kenapa dulu aku jadi macam ni. Maka jawapannya ialah apabila kita mengetahui sesuatu dosa dan sesuatu maksiat, maka semakin banyaklah kita mengetahui aib tersebut. Sebab apabila kita masuk tarekat, yang nak diketahui ni ialah aib diri kita. Maksud, saya ni memang jahat kan, saya memang banyak dosa. Bila kita mengaku jahat, kita mengaku banyak dosa, maka banyaklah istighfarnya. Yang kita risau sekarang ni ialah orang yang tak nak istighfar. Maksudnya Rasulullah SAW yang tak ada dosa pun istighfar. Tetapi kita yang menjadi umatnya tak nak istighfar. Jadi kenapa tak mau istighfar tadi? Sebab kebiasaannya ialah kerana ujub. Dia merasakan dirinya tak ada dosa. Jadi apabila kita teringat, dulu saya banyak buat dosa ni, dulu saya ada perangai macam ni. Jadi moga-moga hari ni kita istighfar banyak-banyak lah. Minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga berkata, mukabadatul uzlati aisaru min mudaratil khiltah. Maksudnya menahan keperitan semasa uzlah. Masa kita duduk kurung dalam bilik 10 hari, kurung dalam bilik 20 hari, 40 hari seumpamanya setahun. Dia kata duduk dalam bilik bersendirian tu, aisaru lebih senang. Lebih mudah min mudaratil khiltati daripada kita tadi bercampur dengan manusia. Jadi sekarang ni kita, kalau kita tak berlatih bersulu, jadi kita bercampur dengan manusia, kita tak rasa susah pun. Sebab tiap-tiap hari benda tu kita buat. Tiap-tiap hari kita jumpa orang sana sini. Tapi soalannya sekarang, bila kita berlatih dulu, kita berlatih berzikir semasa bersendirian. Jadi nak latih zikir, kan penat tidur. Zikir, kan teringat keluar rumah. Zikir, teringat macam-macam benda. Tengah kita bersendirian tu pun, zikirnya amat susah. Jadi betul lah Syekh ni kata,
Kalau kamu keluar daripada suluk, kamu bercampur dengan manusia, maka zikirnya 100 kali lagi susah lagi. Cuma soalannya, selagi kita tak buat bersuluk dari itu, maksudnya kita tak duduk melatih diri kita bersendirian berzikir, maka kalau kita bercampur dengan manusia pun, kita tak ada rasa susah pun. Sebab memang tak berzikir pun. Kalau kita tak melatih zikir dan kita tak peduli tak berzikir pun tak apa, kita bercampur dengan orang ke, kita duduk bersendirian ke, kita dalam semayang ke, kita di luar semayang ke, kita tak ada rasa susah pun sebab kita tak ada mengambil berat. Jadi Syekh ni nak bagi tahu, kamu bersuluk tu lebih senang untuk kamu tadi menghidupkan hati, untuk kamu tadi memelihara hati. Selepas kamu dah bersuluk banyak, bila kamu keluar, ujian ni lagi susah. Kan? Maksudnya nak menjaga hati semasa bercampur dengan manusia lagi susah. Jadi moga-moga kita dapat buatlah kedua-dua peringkat yang dia bagi tahu tadi tu. Yang takutnya uzlah tadi tak ada. Bila tak ada, memang tak boleh buat lah. Kalau bercampur dengan manusia, memang hati tak hidup langsung. Memang hati tu akan lalai sepenuhnya. Waliyahzubillah. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi juga berkata, man arada an yaslama lahu dinuhu wa yastariha badanuhu wa qalbuhu fala yalqan nasa fa inna hadha zamanu wahshatin fal aqil man ikhtara fihi al-uzlata. Jadi Imam Syekh Junaid ni, dia hidup dia meninggal tahun 296, 97 tadi. Maksudnya kalau ikut perkiraan dia dari kalangan tabi'ut tabi'in. Jadi dia dalam zaman tu pun, dia kata, sebab dia di akhir lah, dia kata, siapa yang ingin agamanya selamat, dan siapa yang ingin badannya rehat, dan hatinya tenang, fala yalqan nasa, maka jangan sekali-kali dia bergaul dengan manusia. Fa'innaha, sesungguhnya kata zaman dia tu, zaman wahsyatin, zaman yang manusia tadi amat liar. Dia, bila dia kata wahsyah ni maknanya binatang buas. Maknanya orang di zaman tu sifatnya seperti binatang buas. Sebab sifat harimau dia tak buang, sifat ular dia tak buang, kan, sifat apa lagi, singa dia tak buang. Jadi apabila orang tidak bertasawuf, orang tu tabiatnya seperti binatang-binatang buas saja. Jadi sebab tu dia kata, fa inna hadza zamanu wahsyah, sesungguhnya zaman dia tu dah ramai manusia yang berkekalan dengan sifat binatang-binatang buas, tidak membersihkannya. Jadi kita sekarang ni nak jadi manusia, kita niat nak jadi insan, tapi kita berkawan dengan orang yang ada sifat wahsyah tadi tu, yang ada sifat kebuasan tadi tu, maka nanti penyakit sifat orang tu pindah balik kat kita, berjangkit sifat tu dekat kita. Jadi bila yang kita nak jadi baiknya, maka Imam Syekh Junaid kata, fal aqilu, maka orang yang benar-benar berakal, man ikhtara fihi al-uzlata, ialah orang yang memilih pada zaman tersebut untuk beruzlah. Maksudnya untuk mengasingkan diri daripada manusia, bukan dengan niat menghina manusia, tapi dengan niat kita yang jahat ni, sebab kita tadi nak membaiki diri kita. Jadi ini adalah nasihat kan daripada Syekh Junaid sendiri di zaman dia tu. Memang salah satu rukun di dalam tarekat tadi ialah beruzlah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, dan Syekh Junaid berkata, al-muridu as-sadiqu ghaniyun an ilmi al-ulama'i, wa idza arada Allahu bil muridi khairan awqa'ahu ila as-sufiyyati wa mana'ahu suhbatal qurra'i. Ni kat ayat ni kalau kita baca ni ada orang marah sikit lah. Mana Syekh Junaid kata, murid yang benar, mana-mana murid tarekat yang benar perjalanannya di dalam tarekat tadi, maka dia tak perlu lagi dah kepada ilmu ulama'-ulama'. Sebab dia dah ada ilham di dalam hatinya. Dan Allah kata, wattaqullah yu'allimukumullah. Maksudnya dia perlu ilmu untuk diri dia. Dia bukan perlu ilmu untuk nak jadi qadi mufti. Kita ni murid tarekat. Kita tak pernah pula masuk tarekat, untuk saya nak jadi qadi mufti. Bukan. Jadi persoalannya, dia hanya perlu beberapa hukum di dalam kehidupannya. Jadi beberapa hukum yang dikeliru dalam kehidupan dia tadi, kalau dia dah sampai kepada nafsu mulahamah dan nafsu yang lebih tinggi lagi, bila dia ada je masalah, dia zikir, Allah hantarkan hukum tu dalam kepala dia. Nanti dia ada lagi masalah, dia duduk berzikir, nanti Allah hantarkan ilham hukum tu dalam kepala dia, dalam hati dia. Sebab tu dia kata, murid yang benar-benar sadiq ni, dia tak perlu ke dah nak pergi tanya orang, nak pergi baca kitab, nak pergi baca buku fiqah bertahun-tahun, tak payah. Sebab kita buku fiqah yang kita baca 1000 masalah tu bukannya kita pakai pun.
Kalau kita baca muamalat ke munakahat ke tajuk yang pelik-pelik tu memang tak pernah pakai pun. Jadi itu ialah pengajian. Untuk nak jadi qadi, untuk nak jadi mufti, untuk nak jadi ustaz. Tapi untuk keperluan harian kita sendiri ni, permasalahan diri kita, maka sebenarnya kalau murid tadi benar, Allah ilhamkan dalam hati. Hukum hakam yang dia perlukan. So tu dia kata, ghaniyun an ilmil ulama', murid tadi tak perlu pun daripada ilmu ulama'-ulama' ni. Satu, pertama. Yang kedua dia kata, wa iza aradallahu bil muridi khairan, apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada seseorang. Ini tanda lah apabila Allah nak berikan kebaikan, awqa'ahu ila sufiyyati, Allah Ta'ala akan campakkan dia kepada ahli sufi. Mana daripada sebelum ni dia duduk dengan grup A, duduk dengan grup B, C, D, E, macam-macam grup lah yang dia ikut. Jemaah itu, jemaah ni, jemaah, macam-macam jemaah dia. Tetapi Allah tarik dia, campak dia dan duduk dalam golongan ahli sufi. Awqa'ahu ila sufiyyati, tiba-tiba dia duduk, pergi sentiasa menghadiri majlis ahli tasawuf. Majlis ahli tasawuf ni majlis zikir lah. Majlis berzikir, kan dia panggil majlis ahli sufi. Allah campakkan dia bersahabat dengan ahli sufi. Wa mana'ahu suhbatal qurra'i, dan Allah Ta'ala akan menghalang dia daripada bersahabat dengan pembaca-pembaca Quran. Qurra' ni di zaman dulu ni ialah pembaca Quran. Tapi yang dimaksudkan dengan pembaca Quran di zaman dulu ni ialah orang yang membaca Al-Quran di lidah sahaja. Maksudnya orang yang semata-mata baca Quran tetapi tidak mengamalkan tasawuf, tidak mengamalkan tarekat, tidak berzikir dan seumpamanya, maka mereka tadi bermegah dengan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi Syekh Junaid kata Allah akan halang dia daripada bersahabat dengan golongan-golongan qurra' tadi tu. Golongan fiqh, kan, golongan Quran, kan, golongan yang macam-macam ilmu lah, yang tak membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza ra'aita sufiyya ya'ba'u bi zahirihi fa'lam anna batinahu kharabun." Dia kata, sekiranya kamu tadi melihat ahli tasawuf yang sibuk mengambil berat dengan pakaian zahir, mesti ada baju yang mahal, mesti ni, sibuk sana, sibuk macam ni, rupa macam ni, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya batin yang tadi hancur. Itu tanda kepada diri kita lah, untuk kita hukum diri kita sendiri. Dan satu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi ni laqitu iblisa, dia kata aku jumpa iblis, dia kata yamshi fi suqi uryanan, dia kata iblis berjalan di pasar tak pakai baju, tetapi di tangannya ada roti makan. Jadi Syekh Junaid pun kata, "Hoi, kau tak malu ke makan berdiri depan orang ni?" Bukan, dia kata kau tak malu ke telanjang depan orang ni? Boleh. Jadi bila Syekh Junaid cakap macam tu kepada iblis, maka iblis pun kata, "Wahai Abul Qasim," dia kata, "ada lagi ke kat muka bumi ni manusia yang perlu kita berasa malu daripada manusia tersebut?" Jadi iblis pun pandai, dia kata ramai daripada manusia tadi dah berada di bawah tanah dah, maknanya dah meninggal dunia. Qad akalahum thara, maksudnya dah dikebumikan, dah ditutup dengan muka bumi. Mana iblis nak bagi tahu, kalau kita dalam bilik air, kita tengah mandi, sama ada pakaian ke tak berpakaian ke, tiba-tiba lipas melintas dekat atas rumah, malu tak malu pun, sebab itu binatang. Kita rasa binatang, ada nyamuk ke, nyamuk terbang ke, ataupun lalat terbang ke, maksud kita punya manusia dia tak berasa malu untuk membuka aurat di hadapan binatang. Jadi tak ada kita tengah buka baju, tiba-tiba kucing melintas, kita kata malu-malu pakai baju, ni kucing melintas, mana ada orang buat macam tu. Jadi kita tak, maksudnya kalau binatang yang melintas di depan kita, kita tak berasa malu pun. Jadi iblis tu dia pandai. Iblis tu dia kasyaf, dia nampak ini orang tapi tak ada tanduk, ini orang kepala anjing, ini orang kepala khinzir, ini orang kepala biawak. Jadi iblis kata, ini bukan manusia, aku nak malu kenapa? Jadi iblis pun berjalan telanjang macam tu. Maksud itu di zaman tu, itu yang apa dia Syekh Junaid bagi tahu tadi, di zaman kita ni ada sifat buas tadi tu dah berselerak, dia kata. Iblis pun tahu, iblis pun nampak, dia kata. Jadi itu di zaman tersebut lah, di akhir zaman tabi'in tadi tu, dah manusia dah mula menjauhkan diri daripada at-tazkiyah, pembersihan rohani.
Sebab tu dalam hadis, maksudnya Rasulullah kata, kita akan malu ni daripada orang yang berkedudukan. Maksudnya kalau kita depan syekh-syekh, depan guru-guru, kita nak ketawa tu bahak-bahak, nak terjerit terpekik, nak makan berbanyak kan, kita malu. Itu ada, sifat malu tu adalah sebab kita berada di hadapan pembesar-pembesar, orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Tapi apabila dah tak ada orang macam tu, maka sifat malu tadi pun dah tak tahu nak dimalu kepada siapa ya. Sebab yang manusia lain tu tak peduli pun kamu buat apa ya. Orang yang tak ada beradab, yang tak berlatih dengan adab ni, kita nak buat apa dia tak ada peduli pun. Kita nak terjerit terpekik, kita nak buat apa, tak ada siapa peduli pun sekarang ni. Jadi tu yang Iblis pun kata. Iblis kata, ada lagi ke atas muka bumi ni orang yang aku patut berasa malu dengan orang ni? Dia kata ada. Dia kata ramai tu semua dah meninggal dunia dah. Jadi ada satu muka surat lebih lagi lah. Maksudnya panjang lagi perkataan-perkataan Syekh Junaid ni. Jadi mungkin kalau Allah Ta'ala rezekikan kita pada masa yang akan datang, kita pilih lagi lah beberapa ungkapan dia yang sesuai kan, yang senang kita faham. Moga-moga dapat kemanfaatan lah daripada ungkapan dan kata-kata nasihat Syekh Junaid tadi. Jadi mungkin kita berhenti dah sebab dah pukul 10. Dari segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat.